kinda crying loud. The breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost away a long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, the same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most have thought. Hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what we left behind. Hold my hand, my friend, we can save the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world I share with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan imam yang saya hormati, pembimbing, tuan-tuan dan jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ucapan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya pada pagi yang barakah ini Allah masih memberikan kesihatan, kekuatan, kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama berada di tempat yang mulia di rumah Allah ini. Dan juga kita bersyukur kepada Allah kerana Allah masih menganugerahkan kesihatan rohani dan kesihatan jasmani kepada kita semua. Muslimin muslimat, untuk mengetahui sama ada jasad kita, badan kita ni sihat ke tak sihat, dia boleh diukur. Yakni kalau tuan-tuan pergi jumpa doktor, tengok bawah gula, kadar gula 20, itu menunjukkan badan tak sihat. Ataupun tekanan darah pada 100, itu tanda tak sihat. Tapi sebaliknya, kalau hati kita sihat ke tak sihat ke, boleh tak ukur? Macam mana kita nak tengok sama ada hati sihat tak sihat? Sebenarnya tuan-tuan, untuk mengetahui sama ada hati kita ni sihat ke sakit ke pun juga boleh diukur. Caranya macam mana? Apabila kita gembira berada di majlis-majlis ilmu, itu tandanya hati kita sihat. Apabila kita gembira seronok di majlis-majlis membaca Al-Quran, itu tanda hati kita sihat.
Dan begitulah pada majlis-majlis yang baik lah. Kita seronok, kita gembira, itu tanda hati sihat. Sebaliknya kita tak suka berada di tempat-tempat maksiat. Tapi sebaliknya kalau nak tahu yang hati kita tu sakit apabila kita tak gembira, tak seronok, berada di majlis-majlis ilmu, di rumah Allah, solat berjamaah, majlis zikir dan sebagainya, kita tak seronok, itu tandanya hati kita sedang sakit. Pada masa yang sama seronok pula di tempat-tempat karaoke, disko, tari menari, joget-joget, joget dengan kampung pula tu. Seronok tempat macam tu, itu tandanya hati kita sedang sakit. Jadi boleh juga diukur sebenarnya hati kita ni sedang sakit ke ataupun masih sihat. Mudah-mudahan Allah SWT mencenderungkan hati-hati kita semua untuk berada di tempat-tempat yang baik. Kemudian pada masa yang sama, tuan-tuan, pada sisi lain, orang-orang yang beriman ni kan, walaupun dia buat dosa kecil dia buat dosa, tapi dia menganggap seperti gunung besar yang akan menimpa badan dia, walaupun dia hanya buat dosa kecil. Itu orang beriman. Sebaliknya orang-orang munafik ni, tuan-tuan, walaupun dia buat dosa besar macam mana pun, dia menganggap hanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidung dia. Dia boleh tepis halau macam tu saja. Itu tanda orang munafik, walaupun dia buat dosa besar. Kemudian tuan-tuan yang saya kasihi, kita juga mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita maklum, kita masih lagi berada pada bulan Rabiul Awal, masih di bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita maklum, orang yang paling gembira dengan kelahiran Nabi ini adalah bapa saudaranya Abu Lahab. Abu Lahab dikatakan bagi melahirkan kegembiraan dengan kelahiran Rasulullah itu, dia memerdekakan seorang hamba dan berwalak mengelilingi Kaabah karena melahirkan kegembiraan. Tapi malangnya Abu Lahab apabila ketika umur Rasulullah SAW berusia 40 tahun dan menerima wahyu daripada Allah menyampaikan risalah Islam, maka Abu Lahab orang yang pertama menentang baginda Rasulullah SAW. Maknanya kita kena muhasabah juga. Jangan kita gembira hanya menyambut hari kelahirannya, tapi pada masa yang sama kitalah orang yang pertama menentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Muslimin muslimat yang saya kasihi, untuk kuliah pada pagi ini kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-51. At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Makna ayat ini Allah kata, Qul, katakanlah, la yusibana, sekali-kali tidak akan menimpa kami, sekali-kali tidak akan menimpa kami, illa, melainkan ma kataballahu lana, apa-apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Wahya maulana, dialah pelindung kami. Wa 'ala Allah, dan hanya kepada Allah falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu mesti bertawakal. Ayat ini, tuan-tuan, dia mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan satu sunnah Nabi dalam hidup kita, yakni supaya kita ni bersifat berani.
berani. Sebab menyatakan, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Selain apa yang tidak ditetapkan Allah, dia tidak akan berlaku kepada kita. Itu makanya dia mengajar kita untuk mempunyai sifat berani dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab perkara buruk itu kalau tidak ditentukan oleh Allah kepada kita, dia tidak akan berlaku. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Gunung Uhud pada tahun ketiga Hijrah. Saya nak kongsikan latar belakang kenapa kita mesti bersifat berani mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunung Uhud pada tahun ketiga Hijrah, tuan-tuan, dia menyaksikan peristiwa yang sangat mengharukan, sangat membuka citakan, sangat menyedihkan. Sebab apa? Sebab pasukan muslimin mengalami kekalahan setelah hampir meraih kemenangan. Hampir menang dah tentera Islam pada pusingan-pusingan pertama itu dah menang dah, tuan-tuan. Jadi sebagaimana yang kita maklum, punca kekalahan itu kerana kalangan sahabat tidak mengikut arahan. Rasulullah mengatakan terutama kepada pasukan pemanah yang berada di Jabal Rumah, kamu jangan tinggalkan tempat ini walaupun apa berlaku. Ada sekian puluh 50 orang pemanah. Jadi oleh kerana pada pusingan awal ni tentera Islam telah memperoleh kemenangan, dan pada masa yang sama orang kafir Quraisy ketika ini, tuan-tuan, lari lintang pukam. Pada masa yang sama dia pun susun strategi, dia meninggalkan harta-harta mereka di bawah bukit. Jadi apabila dah lari, maka harta ditinggalkan, maka tentera-tentera Islam pun berebut-rebut harta. Ghanimah. Jadi apabila orang bawah berebut, maka orang atas bukit itu kata, takkan dia dapat, dia kata kita tak dapat, dia kata. Lantas mereka meninggalkan bukit tersebut, kemudian turun untuk sama-sama merebut ghanimah. Dan kemudian ketika itu, tuan-tuan, Khalid bin Walid yang merupakan pakar strategi perang, tuan-tuan, dia berperang bagi pihak kafir Quraisy. Dia belum masuk Islam bagi masa itu. Dia pusing belakang, tuan-tuan. Dia pusing belakang, lantas menyerang tentera Islam dari belakang yang sedang sibuk merebut ghanimah tadi. Maka dalam pusingan kedua inilah, tuan-tuan, tentera Islam mengalami kekalahan dan banyak yang syahid. Jadi, tuan-tuan, dikatakan situasi yang cukup genting ini sehingga banyak sahabat dikatakan melarikan diri. Sahabat melarikan diri daripada medan perang, pada medan pertempuran. Bahkan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengalami luka-luka yang bukan sedikit. Di antaranya gigi depan baginda patah, wajah baginda berlumuran dengan darah. Bukan di ketika itu orang-orang kafir Quraisy ni dia buat perangkap, tuan-tuan, dia buat lubang-lubang, dan Rasulullah SAW terjatuh, terperangkap masuk dalam lubang tersebut. Dan pada masa yang sama, baju besinya itu mungkin ada yang tajam, tuan-tuan, dia menuncuk dua pipi baginda Rasulullah SAW, menyebabkan darah mengalir. Ketika itu membasahi janggut baginda Rasulullah SAW. Dan ketika ini para sahabat turun dalam lubang bagi menyelamatkan Rasulullah SAW. Dan sebagaimana yang kita maklum, ketika besi tertancap di pipi baginda ini, maka Abu Ubaidah Al-Jarrah, seorang sahabat yang pernah membunuh ayah kandungnya sendiri pada masa perang Badar, dia keluarkan besi yang tertancap yang di dalam pipi baginda SAW ini dengan giginya, cabut,
patah gigi satu kat depan. Apabila satu lagi cabut, patah lagi satu lagi. Itu dikatakan Abu Ubaidah Al-Jarrah ni seorang yang tinggi, jangkung, handsome, tapi tak ada gigi dua batang, sebab giginya patah disebabkan mengeluarkan besi yang tertancap di pipi baginda SAW. Dan pada masa yang sama kan darah tu ada di dalam mulut. Ketika cabut tu, maka Abu Ubaidah pun telan terus dalam darah baginda Rasulullah SAW. Kemudian di ketika ini ada kalangan sahabat kata, ya Rasulullah, engkau seorang Nabi, seorang Rasul, diperlakuan begini oleh umatmu, laknatlah mereka ya Rasulullah. Sahabat kata begitu. Maka Rasulullah kata, aku diutus bukan untuk itu, bukan untuk melaknat, tapi aku diutus adalah untuk menyebarkan rahmat, kata Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, selepas baginda terluka dan sebagainya tadi, tuan-tuan, Rasulullah SAW dikatakan bersandar, menyandarkan tubuhnya untuk beristirahat di Bukit Uhud tersebut, tuan-tuan. Tiba-tiba Ubay bin Khalaf, Ubay bin Khalaf ketika itu menjerit dan berteriak. Apa dia kata? Mana Muhammad? Kata Ubay bin Khalaf, aku tidak akan selamat jika dia tak selamat. Ubay bin Khalaf mengancam baginda Rasulullah SAW begitu. Ubay bin Khalaf ni, tuan-tuan, adalah orang yang saya rasa saya pernah ceritakan, orang yang pernah menghasut Uqbah bin Abu Mu'is untuk keluar daripada Islam. Kan isunya apabila Uqbah bin Abu Mu'is ni kan dia baik dengan Nabi sebelum dia masuk Islam. Kemudian ini sebagai ulangan, tuan-tuan. Kemudian satu hari Uqbah bin Abu Mu'is ni dia buat kenduri, kemudian jemput baginda Rasulullah SAW ke rumahnya, sebab dia orang kena baik, selalu bertukar fikiran Uqbah bin Abu Mu'is ni. Jadi apabila makanan dihidangkan kenduri, maka Rasulullah ambil kesempatan ketika ini. Wahai Uqbah, kata Rasulullah, aku tidak akan sentuh makanan yang kau hidangkan ini sebelum engkau mengucapkan 2 kalimah syahadah. Maka ketika itu Uqbah bin Abu Mu'is ni orang Arab, tuan-tuan, dia begitu menghormati tetamu. Dia menjadi satu masalah besar bagi dia. Kalau tetamu datang ke rumah dia, makanan dihidangkan, kemudian tetamu tersebut tak menjamah makanan tersebut, kemudian balik. Maka Uqbah pendek cerita, Uqbah bin Abu Mu'is, kalau itu menjadi syarat, tak apalah, dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Setelah makan, setelah kembali. Tak berapa lama kemudian datang Ubay bin Khalaf, tuan-tuan, sahabat kepada Uqbah bin Abu Mu'is ni. Yang kata, Uqbah, aku dengar kau dah ikutlah ajaran sesat yang dibawa oleh Muhammad tu. Dia kata, kau keluar daripada ajaran yang dibawa oleh leluhur kita, datuk nenek moyang kita. Mula hari ini Uqbah, dia kata, putuslah silaturahim persahabatan kita. Putus, dia kata. Tak ada dah, dia kata. Tak ada hubungan persahabatan dah antara kita. Jadi dia ancam Uqbah begitu. Pada masa yang sama, Uqbah ni pun, tuan-tuan, dia tidak mahu dipencilkan, diasingkan oleh pemuka-pemuka kafir Quraisy ketika itu. Maka ketika itu goyang kedudukan Islamnya. Lantas dia tanya kepada Ubay bin Khalaf ni tadi, tuan-tuan, Ubay, apa yang patut aku lakukan untuk melepaskan aku daripada ikatan syahadah? Maka Ubay bin Khalaf kata, senang saja, dia kata, aku tidak akan berpuas hati sebelum engkau datang menemui Muhammad, kemudian kau caci maki dia dan hamon dia, kemudian budah muka dia. Dia suruh budah muka Nabi SAW. Ubay bin Khalaf yang mengancam Nabi pada masa peperangan Uhud. Jadi Uqbah bin Abu Mu'is ni, tuan-tuan, ikutlah apa yang diperintahkan oleh Ubay bin Khalaf ni. Dia pergi jumpa Nabi dan dimaki hamon, caci maki, kemudian budah muka Nabi, tuan-tuan. Di sini, tuan-tuan, ada satu riwayat lain mengatakan ketika dia ludah muka Nabi ni, Allah datangkan hijab sehingga air ludah tu tak sampai ke muka Nabi dan balik ke muka dia, semula ke muka
Uqbah bin Abu Mu'is ni tu menyebabkan muka dia terbakar. Ada riwayat mengatakan begitu. Ialah takkan Allah nak biarkan Rasulnya dihina sedemikian rupa oleh umatnya. Jadi tuan-tuan, ketika itu tak lama dah peristiwa Rasulullah nak hijrah. Maka Rasulullah kata, Uqbah, kalau seandainya aku jumpa kau selepas ni di luar Mekah, aku akan pancung leher kau. Sudah terus ancam dia, kalau aku jumpa kau di luar Mekah selepas ni, aku akan penggal lehermu, wahai Uqbah. Ialah petanya dia dah keluar daripada Islam pun, kan? Orang yang keluar pada Islam ni tuan-tuan, dah melafazkan syahadah, kemudian menentang Nabi, tuan-tuan. Dia ramai juga orang melafaz syahadah tapi menentang syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, akhirnya sampai masanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu terjadi. Mana Rasulullah hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijrah berlaku perang Badar. Dalam perang Badar ni tentera Islam memperoleh kemenangan. Tentera kafir Quraisy 70 orang mati terbunuh, 70 orang ditawan, dan salah seorang yang ditawan itu adalah Uqbah bin Abu Mu'is. Maka Rasulullah SAW arahkan, Ali, kau penggal leher dia. Maka Sayyidina Ali pun memenggal leher Uqbah bin Abu Mu'is. Ini puncanya, inilah hasutan daripada Ubay bin Khalaf itu. Jadi Ubay bin Khalaf itu tuan-tuan dikatakan pada masa perang Uhud, tuan-tuan, dia berteriak, dia menjerit, mana Muhammad, dia kata, aku tidak ingin selamat jika dia selamat. Ini kata Ubay bin Khalaf. Maka tokoh kafir ini dikatakan memakai baju besi, pakai baju besi sambil menunggang kuda dan lengkap dengan bersenjata. Dan suatu ketika, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ubay bin Khalaf ini dia pernah bercakap besar sewaktu berada di Mekah. Dia kata bahawa dia akan membunuh Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri. Dia pernah cakap di Mekah, aku akan bunuh Muhammad itu dengan tangan aku sendiri, kata Ubay bin Khalaf. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar berita yang bahawasanya Ubay bin Khalaf berazam untuk nak bunuh Rasulullah SAW dengan tangan sendiri, maka baginda dengan bersahaja berkata, sebaliknya aku yang akan membunuhnya. Rasulullah cakap dengan bersahaja, sebaliknya aku yang akan bunuh dia. Rasulullah kata begitu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka pada saat itu dikatakan dunia melihat janji siapa yang lebih tepat. Maka Ubay bin Khalaf dikatakan telah mencabar baginda Rasulullah SAW. Sebenarnya Rasulullah SAW tak patut, tidak seharusnya melayan kerengah, melayan sombong angkuh Ubay bin Khalaf ni, tuan-tuan. Sebab sifat Nabi kan, sepatutnya memang selayaknya Nabi ni dia tidak melayan orang yang keji seperti ini, tuan-tuan. Jadi ketika Ubay bin Khalaf mencabar Nabi begitu, tuan-tuan, aku tidak akan selamat kalau Muhammad selamat. Maka salah seorang sahabat ketika itu yang bersama Nabi, dia kata, ya Rasulullah, izinkanlah salah seorang daripada kami membunuh Ubay bin Khalaf. Kalangan sahabat yang ada bersama Nabi pada masa perang Uhud. Tapi ketika itu baginda Rasulullah SAW menolak dengan jawapan, jangan, Rasulullah kata, biarkan dia, biarkan dia, kata Rasulullah. Maka jiwa yang dipenuhi dengan keberanian, sifat syaja'ah, sifat berani kepada Rasulullah SAW ni, dan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat pengecut, bangkit dan mengambil tombak. Rasulullah ambil tombak. Tak lama kemudian dikatakan Ubay bin Khalaf ditusuk dengan tombak baginda Rasulullah SAW. Ini tak lama maknanya Rasulullah ambil tombak, lempar tombak, benar. Berguling-guling jatuh Ubay bin Khalaf, jatuh ke bumi daripada atas kudanya, tuan-tuan. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini nak menggambarkan Rasulullah ni dia adalah seorang yang bersifat pemberani. Dia bukan penakut, dia bukan pengecut. Jadi kisah ini, tuan-tuan, dikatakan memperlihatkan
sedikit daripada sifat pemberani yang bersemayam di jiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah seperti ini dikatakan sangat banyak dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga keberanian dia menjadi identiti kepada baginda yang paling menonjol. Maknanya sifat keberanian ini dia menjadi identiti kepada sifat Rasulullah SAW yang paling menonjol. Maknanya dia seorang yang bersifat berani. Adalah dalam bisnes, Rasulullah kan seorang ahli bisnes. Dia punya penjenamaan dia punya branding Rasulullah SAW itu bukan barang. Dalam bisnes Nabi, branding dia adalah kejujuran dan amanah. Orang nak berniaga dengan Nabi kuncinya kerana amanah sifat Nabi itu, kerana kejujuran Nabi itu. Itu dia punya penjenamaan tu tuan. Dia punya branding dia. Itu dalam bisnes lah tuan-tuan. Rasulullah SAW merupakan seorang bisnesmen yang berjaya kan dalam perniagaan. Rupanya bukan kerana perdagangan di samping barang tu barang berkualiti lah, sebabkan letakkan barang yang tak elok dengan yang elok tuan sebut tu yang kejujuran tu. Jadi itu menjadi branding kepada bisnes bagi Rasulullah, sifat jujur dan sifat amanah. Allahu Akbar. Okey. Kemudian tuan yang dirahmati Allah, Qadi Iyad dalam Asy-Syifa dia meriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, katanya, setiap kali peperangan berkecamuk dan situasi mulai menakutkan, kami semua berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali kata macam tu. Setiap kali perang sedang berkecamuk ni, kata, kami kalangan sahabat dia kata berlindung daripada Rasulullah SAW. Dan tak ada orang yang lebih dekat, kata Sayyidina Ali, dengan musuh melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang paling dekat dengan musuh melainkan Rasulullah, seorang yang pemberani tadi tuan-tuan. Dalam peperangan. Dalam peperangan tuan-tuan, maknanya Rasulullah SAW ini seorang pemimpin yang turun padam tuan-tuan. Yang turun padam. Tuan-tuan ingat pada masa perang Khandaq kan, menggali parit, maknanya Rasulullah ikut serta sekali memecahkan batu, walaupun ketika itu dengan cuaca panas terik dan perut lapar, tak ada makanan. Sahabat-sahabat ikat batu perut dia kerana lapar, ada sebiji batu, tapi bila tersingkap baju Rasulullah SAW ada 2 biji batu. Maknanya Rasulullah lebih lapar daripada sahabat. Tuan sama untuk menggali parit. Inilah seorang pemimpin tuan-tuan, dia turun padam. Setengah pemimpin tu dia cuma datang perasmikan pembukaan dan penutup dia tuan-tuan. Tapi tidak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang pemimpin yang turun padam. Inilah pemimpin yang patut kita contohi. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Bukhari pula meriwayatkan daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW ialah manusia yang paling tampan. Tu apabila dilihat bulan yang ke-14, aku tengok muka Nabi, kata sang sahabat, cantik muka Nabi berbanding dengan bulan yang 14. Ya Rasulullah dikatakan manusia yang paling handsome tuan-tuan. Nabi Yusuf handsome, tapi handsome pada zamannya. Tapi namun demikian Rasulullah SAW adalah insan yang merupakan orang yang paling mulia, ciptaan Allah paling mulia dan paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia Rasulullah SAW adalah orang yang paling tampan, paling pemberani dan paling pemurah. Satu malam dikatakan penduduk Madinah tuan-tuan, penduduk Madinah dikejutkan oleh satu suara yang menakutkan. Ada suara, mungkin suara yang tegak gempita ke apa. Maka Rasulullah SAW berkatakan segera mendahului para sahabat untuk melihat apa yang berlaku. Apabila sahabat-sahabat sudah kata tak ada apa, tak ada apa. Maknanya dia orang pertama tuan-tuan pergi ke tempat di mana ada suara yang gegak gempita tu tuan-tuan berlaku pada tempat tersebut. Sebab itu tak ada apa.
Mana dia orang pertama datang. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai Muslim, kan, kita ni dituntut untuk mempraktikkan sunnah ni tuan-tuan. Sunnah sifat pemberani ini dan tampil sebagai tokoh pemberani dalam semua bidang kehidupan. Berani. Ini kita mesti berani menghadapi masalah, berani mencuba, berani mempertahankan prinsip. Itu terutama. Berani mempertahankan prinsip dan berani untuk mulai menampakkan keberanian. Untuk menampakkan keberanian, sebab Muslim seorang pemberani, bukan seorang penakut. Jadi mesti kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW ni, yakni sifat pemberani, terutama berani mencuba benda yang baik, benda yang baik. Kemudian berani mempertahankan prinsip. Ini prinsip ni tuan-tuan, yang hari ini tuan-tuan yang longgar, terutama dari kalangan ulama, longgar prinsip, mempertahankan prinsip kebenaran ini tuan-tuan. Ini yang kita selalu dengar bagaimana Imam Nawawi, yang pengarang kitab hadis ni tuan-tuan, penyusun kitab hadis 40, kan. Imam Nawawi bagaimana dia mempertahankan prinsipnya tuan-tuan, kan. Disebutkan pada masanya di Syam, nama rajanya adalah Malikuz Zahir. Malikuz Zahir, seorang raja Mamalik ketika itu tuan-tuan. Jadi Raja Malikuz Zahir ni tuan-tuan minta fatwa daripada ulama, boleh tak dia mengambil harta rakyat untuk pembiayaan perang dengan Tartar ketika itu. Lantas semua ulama membolehkan ambil duit rakyat, kan, untuk memerangi Tartar. Maka ketika itu Malikuz Zahir tidak berpuas hati. Kenapa? Karena seorang ulama besar yang bernama Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak lagi mengemukakan fatwanya. Lantas ketika itu Malikuz Zahir memanggil Imam Nawawi ke istana, kemudian minta pendirian daripada Imam Nawawi, bersuara apa pendapat dia. Kita nak pungut duit daripada rakyat untuk pembiayaan perang dengan Tartar. Maka ketika itu tuan-tuan, Imam Nawawi dengan tegas berkata, wahai Tuan Raja, setahu saya, dia kata, sebelum Tuan menjadi raja, Tuan adalah seorang hamba. Dia kata macam tu, Tuan adalah seorang hamba. Dengan kuasa Allah, Allah lantik, Allah angkat Tuan menjadi raja. Kemudian setahu saya, dia kata, Tuan memiliki 1000 orang pengawal. Maka setiap pengawal itu mempunyai emas betul-betul, dia kata. Dan Tuan memiliki 100 orang gundik, dan setiap gundik itu mempunyai barang kemas yang mahal-mahal. Tuan keluarkan dahulu, ambil dahulu, dia kata, emas yang betul-betul yang ada pada pengawal Tuan tu, dia kata, dan barang kemas yang ada pada gundik Tuan tu belanjakan dahulu, dia kata. Kalau tak cukup, baru saya berani memberikan fatwa Tuan pungut duit daripada rakyat untuk pembiayaan peperangan ini. Tegas kan prinsip ni Imam Nawawi. Ini apa cerita rakyat sungguh berjimat, yang dia sendiri tuan-tuan, tapi tak saya cakap, mana saya cakap ni aja lah tuan-tuan. Hidup dengan berpuyuh-puyuh sebagai contoh lah mungkin. Maknanya dia punya pengawal hidup dengan emas betul-betul tuan-tuan. Rakyat disuruh bercucuk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, marah Raja Malik, Malikuz Zahir ketika ini kepada Imam Nawawi, halau Imam Nawawi daripada Syam. Imam Nawawi dah apa, aku pergilah, orang halau aku pergilah. Maka ulama-ulama tuan-tuan, kerana Imam Nawawi ini adalah tempat rujukan mereka, minta Imam Nawawi supaya balik kemudian ke Syam. Apa kata Imam Nawawi? Selagi raja tu merintah, dia kata, aku takkan balik ke negeri ni, dia kata. Ini prinsip tuan-tuan, prinsip.
Dan prinsip ini barangkali sudah longgar, tuan-tuan, sudah longgar, menjadikan Islam itu tidak termartabat, tidak terletak pada situasi yang patut ianya berada, tuan-tuan. Okey, kita balik dari cerita. Kemudian Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, tuan-tuan, bahawa Rasulullah SAW selalu mengucapkan doa ini dan memerintahkan umatnya untuk menirunya. Doanya di dalam hadis riwayat Bukhari, tuan-tuan, Rasulullah sebut, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini biasa kita baca doa ini, wal jubni wal haram, wa a'udzubika min azabil qabr, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat lemah, malas, penakut. Sifat lemah, malas, penakut. Ini kita tak berlindung kepada Allah. Maknanya kita minta supaya Allah anugerahkan kepada kita lawan daripada penakut ni, maknanya buami. Aku juga berlindung kepadamu daripada azab kubur, dan aku berlindung kepadamu daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ini Rasulullah SAW ajarkan doa ini kepada kita, supaya kita mengamalkan doa ini, tuan-tuan, insya-Allah. Kemudian, tuan-tuan, di samping itu, keberanian ini dikatakan bukanlah tanpa perancangan, akan tapi keberanian mesti didahului dengan perancangan dan diakhiri dengan tawakal kepada Allah. Mesti ada perancangan, tuan-tuan, tak berani membagi buta dah. Mesti ada perancangan dan di ujungnya mesti diakhiri dengan sifat tawakal kepada Allah. Maknanya dalam nak menentukan sesuatu dalam kehidupan kita, mesti berani untuk buat keputusan, tapi mesti ada perancangan. Dia tidak membabi buta, dan hujungnya saya ulangi, mesti tawakal ala Allah. Syekh Abdul Rahman Haban Nakah berkata, keberanian adalah kekuatan di dalam jiwa yang mendorong untuk melangkah dengan cerdas ke tempat-tempat berbahaya bagi memperoleh kebaikan atau menolak keburukan, meskipun tempat itu dipastikan atau dikhawatirkan dapat membinasakan diri. Dikatakan maknanya keberanian ini adalah kekuatan yang ada dalam jiwa kita, tuan-tuan, mendorong untuk kita melangkah dengan cerdas ke tempat yang bahaya, yang tujuan tempat yang kita nak tuju itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Maknanya tegakkan kebenaran, runtuhkan, cegah kemungkaran. Sebab perkara ini mesti dilakukan, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab apabila amar ma'ruf nahi munkar ini tidak terlaksana, yang kita takutkan apabila berdoa dari kalangan kita, doa tidak didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila tidak berlaku amar ma'ruf nahi munkar. Maknanya tak ada orang mengajak kepada kebaikan, tak ada orang nak cegah kemungkaran berlaku, tuan-tuan. Maka dibimbangkan, kita pernah dah doa, tapi doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di pada sisi lain, tuan-tuan, apabila kita ni kan mendekat ni pada Allah, mohon kepada Allah, laksanakan perintah Allah, barakah tu datang, berkat tu datang. Tapi kalau kita hidup bergelimang dengan dosa maksiat, tuan-tuan, barakah tak ada, yang ada adalah balak. Itu dan sebagaimana yang kita maklum kan, di Brunei baru saja nak laksanakan syariat Islam, tuan-tuan, diceritakan 50% jenayah turun, dan pada masa yang sama berkatnya ditemui 6 telaga minyak yang baru untuk boleh diguna 600 tahun. Kan berkat. Tapi sebaliknya, apabila kita tidak mau menerima syariat Allah dan pada masa yang sama melakukan kemungkaran, bala Allah akan turun. Bala musibah ni, tuan-tuan, dia tak semestinya gempa bumi, tak semestinya banjir besar. Memang kita pun dah menerima banjir pun, kan?
jenayah berlaku berluasa itu adalah merupakan satu bala, tuan-tuan. Budak tak selamat, kita tengok budak umur 2 tahun pun dibunuh, baru di tengah ni kita baca dalam akhbar. Buang bayi bersepah sana bersepah sini hari-hari, itu adalah merupakan satu bala, bala yang kita kata bala ni bencana alam, buruk taupan. Tak, tuan-tuan, ini pun adalah maknanya kita tak seolah macam tak selamat rajuk, bunuh, dah tu macam rompak, dah macam perkara biasa hari-hari berlaku di sekitar kita. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang saya dan kita semua patut memuhasabah kenapa ini berlaku. Dan ini adalah merupakan teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, terutama kalangan orang-orang yang alim ulama, tuan-tuan, memuhasabah perkara ini. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka disebutkan bahawasanya, saya katakan tadi bahawasanya Muslim itu mestilah seorang yang pemberani dalam menegak amar ma'ruf nahi munkar, walaupun akhirnya dia mungkin akan membinasakan dirinya. Tapi kita pegang ayat tadi lah, ayat yang saya bacakan pada peringkat awal yang awal muka mukadimah tadi, katakanlah kul la yusibanna illa ma kataballahu lana wa huwa maulana. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Maknanya kita berani, tapi berani dengan perhitungan lah, berani maju ke depan dalam amar ma'ruf nahi munkar ni, tuan-tuan. Maknanya kita tidak akan celaka kalau ianya tidak ditetapkan oleh Allah. Kita ni, tuan-tuan, kalau nak datangkan musibah di tempat tidur pun Allah datangkan musibah juga, kan? Kalau Allah nak datangkan dalam keadaan kita seronok di rumah pun kadang-kadang musibah datang. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebutkan juga bahawasanya keberanian ini merupakan induk bagi akhlak-akhlak yang terpuji. Syaja'ah, sifat berani ini, diinduk kepada segala sifat akhlak yang terpuji. Segala sifat akhlak mahmudah ni induknya adalah syaja'ah, sifat berani. Jadi salah satunya adalah sifat tegas. Tegas kita. Sikap ini sangat diperlukan oleh setiap Muslim, tuan-tuan, yang hidup pada zaman moden. Perlu ada sifat ketegasan. Sebagai seorang pemuda contohnya, yang tidak memiliki ketegasan, dia akan hanyut dalam arus budaya yang rosak, seperti pergaulan bebas, seperti dadah, arak dan sebagainya, tuan-tuan. Kalau tidak ada ketegasan dalam diri dia, mana sifat berani, tuan-tuan, diperlukan untuk tegas berkata tidak. Berkata tidak kepada setiap rayuan yang akan merosakkan diri. Itu mesti ada sifat tu dalam diri saya dan dalam kita, dan diri anak-anak kita terutama, yakni untuk berkata tidak kepada setiap rayuan yang akan merosakkan dirinya pada masa depannya, dan jangan mempunyai sifat sikap ikut-ikutan. Ini yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Rasulullah kata, la takunu imma'ah, jangan kamu menjadi orang yang ikut-ikutan, mengikut-ikut. Takuluna, sambil berkata, in ahsanan nas ahsanan, jika orang berbuat baik, aku pun akan berbuat baik. Itu orang. Kalau orang buat baik, aku buat baik juga, dia kata. Wa in zalamu zalamna, jika mereka berbuat jahat, aku pun akan berbuat jahat. Ikut orang, kata. Walakin, akan tetapi, wattinu anfusakum, tegaskan pendirian kamu. In ahsanan nas, jika orang-orang berbuat baik, tuhsinu, kamu juga berbuat baik. Wa in asa'u fala tazlimu, jika mereka berbuat jahat, maka kamu tidak ikut menjadi jahat. Sepatutnya ada pendirian macam tu. Orang buat baik, kita buat baik, tapi orang buat jahat, kita tetap buat baik. Walaupun kita, tuan-tuan, terasing,
Memang Islam ni pun dagang asing pun, dan Rasulullah sebutkan dalam hadis yang lain, Islam ni awalnya asing, satu ketika dia akan menjadi asing semula. Siapakah mereka yang asing itu ya Rasulullah? Yakni orang yang memegang teguh sunnah, berada dalam kebenaran di saat orang di sekelilingnya sudah pada rosak. Itu asing. Jadi berbahagialah orang-orang yang asing itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita semua ketika ini mestilah mendaftarkan diri untuk menjadi orang asing. Orang asing yang macam mana? Di saat orang bergelimang dengan dosa maksiat, kita tetap berpegang teguh dengan kebenaran, dengan tali Allah, dengan Islam yang kita yakini. Okey, saya rasa saja sebagai renungan pada pagi ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So far